Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat Puan Ras Adibah. KKMM sentiasa menasihati dan menggalakkan semua stesen penyiaran untuk menyediakan perkhidmatan jurubahasa isyarat, penerangan audio, komunikasi alternatif dan augmentif bagi rancangan di bawah kelolaan mereka. RTM secara berterusan telah memanfaatkan 4 saluran televisyennya dengan melaksanakan inisiatif-inisiatif bagi memudahkan penonton OKU menikmati perkhidmatan penyiaran, terutama menerusi siaran berita. RTM telah meningkatkan obligasi sosialnya kepada golongan OKU dengan mempelopori perkhidmatan jurubahasa isyarat dalam siarannya sejak tahun 1985. Perkhidmatan tersebut telah dikembangkan untuk siaran berita perdana, sidang media program khas yang melibatkan pemimpin-pemimpin utama negara, program bual bicara dan juga program nasional yang terpilih seperti pembentangan belanjawan dan sambutan Hari Kebangsaan. Sejak bulan Ogos lalu, RTM telah menambah perkhidmatan jurubahasa isyarat bagi program langsung dari Parlimen. Bagi mereka yang boleh melihat dan membaca, perkhidmatan sarikata, rerayap dan ringkasan isi penting berita ada dipaparkan di skrin TV ketika program berkenaan disiarkan. Berkaitan augmentive alternative communication, ia merupakan perkhidmatan yang menyokong komunikasi golongan yang mempunyai lebih daripada satu cabaran kelainan upaya. Perkhidmatan berkenaan sudah mula sedikit sebanyak digunakan di RTM, namun kerana ia melibatkan kos yang juga agak tinggi, tetapi RTM dan KKMM committed untuk berusaha meningkatkan penggunaannya demi manfaat golongan OKU. Di Bernama, dan saya ucap tahniah kepada Yang Berhormat yang sudah dilantik sebagai pengerusinya, dan telah mula pun saya difahamkan akan mula menggunakan jurubahasa isyarat bermula pada awal tahun depan, dan saya berharap Yang Berhormat sendiri dapat mempelopori usaha di mana mungkin ada penyampai berita di Bernama yang menyampaikannya secara biasa tetapi juga adalah jurubahasa isyarat pada waktu yang sama. Di samping itu, stesen-stesen TV swasta di Malaysia juga banyak yang sudah mengaplikasikan inisiatif-inisiatif yang juga mesra OKU. Untuk meningkatkan komitmen dan pelaksanaan komunikasi antara kerajaan yang prihatin di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kami di Kementerian Komunikasi dan Multimedia mulai bulan Januari ini, Tuan Yang Dipertua, akan memulakan unit komunikasi OKU. Terima kasih. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, adakah kementerian akan menyediakan suntikan dana atau peruntukan khas melalui peruntukan JCOM ini kerana usaha ini juga selaras dengan tujuan JCOM, iaitu untuk mewujudkan komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat, atau iaitu bagi menyampaikan maklumat kerajaan yang tepat dan sahih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua. Jabatan Komunikasi Komuniti atau JCOM ini adalah jabatan yang baru menggantikan JASA. Matlamatnya ialah untuk mengadakan hubungan komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dan mendengar suara dan juga keluhan daripada rakyat dan menggunakan pendekatan pengupayaan komuniti dengan izin Community Employment. Program fokus yang sekarang apabila ia dimulakan nanti ialah untuk pembudayaan norma baru akibat COVID-19, dan dalam konteks ini antara kumpulan dengan izin vulnerable yang perlu diberi tumpuan ialah golongan OKU, dan kerana itu akan banyak inisiatif yang melibatkan golongan OKU akan diambil di peringkat awal perjalanan sebuah jabatan yang baru ini. Dari segi dana, insya-Allah buat masa ini dananya mencukupi, tetapi pada masa yang akan datang, misalnya kalau kita memikirkan contohnya Tuan Yang Dipertua, siaran TV yang khusus untuk OKU atau mungkin saja TV OKU,
pada masa itu kita akan mendapatkan dana tambahan yang sewajarnya. Terima kasih.